iaitu tajuknya ialah orang yang suka melaknat. Ya, orang yang suka melaknat, tak keluar daripada lidah dia, ya, semua perkataannya kotor-kotor je lah. Melaknat orang, ya, mudah melaknat orang, mencelakakan orang kan. Jadi kita tengok, ya, apa yang disarankan, apa yang Rasulullah SAW anjurkan bagi orang yang sebeginilah. Ya, ini orang yang suka melaknat. Nabi SAW bersabda, la'nul mu'mini qaqaslihi. Artinya melaknat seorang mukmin adalah seperti membunuhnya. Muttafaqun alaih, daripada Bukhari dan juga Muslim. Ya. Hadis riwayat Sabit bin Abdahak. Jadinya melaknat seorang mukmin itu yang mana kesalahan ataupun perkara yang dia buat itu sampai tidaklah peringkat mengganggu ketentraman awam, memudaratkan masyarakat awam, ataupun perbuatan yang mana boleh menyebabkan akidah pun tergugur, ya, perkara yang besar-besar ni, maka, ya, seolah-olahnya seorang mukmin itu dia membunuhnya. Baginda juga bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Artinya mencela seorang muslim merupakan perbuatan fasik dan membunuhnya pula adalah kufur. Itu pun kadang-kadang kita ni tak sependapat, kita ni tidak sealiran. Tapi sampai peringkat kita nak melaknat dia, sampai peringkat nak mengeluarkan dia dari agama, ini benda yang berat ni, ya, ini bukan benda main-main, ya. Kalau kita mengeluarkan dia dari agama, itu perkara akidah. Dan dalam hadis Muslim juga sebut, ya, sekiranya seorang itu dia melaknat, ya, orang lain, dia memaki ke, makinya sekiranya perbuatan itu tak betul, patah balik kena ke dia. Ada-ada kita cek tak, salah aku ni rajin ke masjid, rajin dengan kuliah tapi perangai tak ubah-ubah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang situ begini lah, perkara-perkara begini lah, yang mana pada perasaan kita aku okey dah mari rumah Allah ni, jaga solat fardu 5 waktu dah. Tapi kita tak sedar, dalam masa yang sama kita melaknat orang, dalam masa yang sama kita ni suuzon pada orang, sangka buruk pada orang. Dalam masa yang sama kita merasakan kita lagi mulia pada orang. Jadi semua merosakkan kita punya pahala ibadah kita ni. Jadinya sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufur. Mencela seorang muslim merupakan perbuatan fasik. Apa itu fasik? Fasik ini ialah dia punya amalan ada bocor lah. Dia ada bocor sikit lah. Dia bocor dah. Sikit dia, tapi dia keluar turun dan sudah dah kurang lah. Mana dia punya bocor ni? Ya, sudah dah kurang lah pahala kita. Padahal kita tu kumpul, tapi dalam masa sama dia tirik. Dia ada kebocoran. Jadi benda tu kita tak sedar. Ya, fasik. Jadi bila kita konsisten dengan dosa-dosa sebegini, dia akan kumpul-kumpul lama-lama jadi dosa besar. Ya. Baginda juga bersabda, la yakunul al-la'anuna syufa'a'u wala syuhada'u yaumal qiyamah. Para pelaknat tidak dapat menjadi pemberi syafaat dan saksi pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim daripada Abu Darda. Di hari akhirat esok, orang yang sebegini ni dia tak layak pun untuk memberi syafaat dan juga menjadi saksi pada hari kiamat. Tidak diterima kesaksian dia pun. Baginda bersabda lagi, la yanbaghi li sadiqin an yakuna la'anan. Tidak sepatutnya seorang sahabat menjadi orang yang suka melaknat sahabatnya. Jadi riwayat Muslim daripada Abu Hurairah. Jadi bila sebut tentang perkataan melaknat itu, dia ada sebab, ada punca dia. Kenapa seorang tu dia lebih mudah untuk dia melaknat seorang? Ya, dia boleh mudah sangat, tak ada masalah. Ya, kalau seutamanya yang pertama tak sefikrah dengan dia, tak sealiran dengan dia,
berbeza pandangan, jadi mudah boleh keluar macam tu. Pertamanya sebab apa? Emosi dia ni yang tak terkawal. Bila mana dia ni sangat marah, maka dia hilang kawalan orang begini. Maka dengan mudahnya dia memaki hamun orang, dia melaknat orang lain. Sebenarnya perbuatan itu, bila mana dia buat di hadapan umum, khalayak, dia menjatuhkan maruah diri dia sendiri. Bukan orang yang kena laknat tu pun. Orang akan melabel dia, kau dah tak ada hujah, kau dah tak ada pun dah habis. Cara kau nak lepaskan diri kau dengan cara kau laknat orang. Sebab ada dasar ego juga. Dia rasa diri dia lebih tinggi daripada orang, so dia boleh buat apa saja. Dan itulah sebab itu. Jadi pertamanya sebab emosi dia ni, antaranya sebab itulah ego dia, makanya menyebabkan dia rasa dia boleh buat apa saja dia buat. Dia boleh melaknat orang ikut suka dia saja. Jadi atas sebab inilah dia mendorong kenapa dia boleh seperti demikian. Dan yang keduanya pula, kadang-kadang ke persekitaran dia. Memang dia berkawan dengan orang-orang macam ni pun. Rasulullah pun bersabda tak, supaya apa, kita memilih kawan-kawan yang baik. Jadi bila kita duduk dengan orang yang baik, insya-Allah sedikit banyak kita akan berubah jadi baik. Jadi bila persekitaran tak bantu, kawan-kawan dia semua sama macam dia juga. Jadinya itulah dia pun terikut-ikut. Dan dia pun dah terbiasa sangat benda tu, dan dia praktik pula kat rumah dia. Habis anak bini kena laknat. Jiran sebelah salah parking motor pun kena laknat juga. Mari masjid, klipper pasal letak kena laknat juga. Dia macam sebut, yang paling tak cantik bila dalam rumah Allah pula boleh keluar pula perkataan macam tu. Lagi malang lah, tempat yang mulia begini lah. Yang keduanya sebab apa? Kesedaran agama lah. Bila mana dia kurang kesedaran agama, sebab agama kan menganjurkan kita melakukan perkara yang baik-baik, menganjurkan kita menjaga lidah, menganjurkan kita supaya mempunyai hati yang baik. Jadinya bila mana kesedaran agama tu kurang, agama tak masuk dalam diri dia, ini dia terikut-ikut dengan budaya. Kita ni kalau kita pergi barat, Eropah tu, dia punya masyarakat dia memang macam tu. Memang dia tak tinggal huruf F tu. 4 word, 4 words ni. Dia tak tinggal. Selang-seli macam selawat dah pula. Setiap kali bercakap tak lupa sebut benda tu. Memang disebut. Sebab dia memang kena selang. Dalam satu ayat tu, dia kena letak perkataan tu. Tak di hujung, letak di tengah. Mesti ada juga 4 perkataan tu. Sebab dia memang macam tu. Kita tak adalah macam tu kan. Tapi bila mana terikut-ikut, maka cuba nak praktik. Mana-mana hebat dah orang tidak. Sebenarnya orang yang meluahkan perkataan-perkataan melaknat, perkataan-perkataan yang kotor, yang lucah, maka dia sebenarnya menjatuhkan maruah diri dia sendiri. Menjatuhkan maruah diri dia. Dan yang ketiga tu ialah bila mana kurangnya kesabaran dalam menghadapi ujian. Bila mana dia timpa ujian itu, dia meletakkan bahawa hanya dia seorang je kena, orang lain tak kena. Kenapa aku yang kena? Jadi dia nak tunjukkan rasa protes dia. Dia tak marah pada Allah direct, tapi dengan cara dia melaknat lah. Melaknat. Sama ada dia melaknat cuaca tu ke, ataupun melaknat benda tu ke, tersepak batu katakan tak, habis semua benda keluar. Orang yang mana lidahnya mudah sangat mengeluarkan perkataan-perkataan keji ni, maka di akhir penghayatan ataupun akhir hayat dia nanti pun akan keluar kat benda macam ni. Kita bimbang tu. Yang anak duk ajak kalimah syahadah semua, la ilaha illallah lah. Yang dia duk keluar benda-benda kata macam tu. Sebab dia biasa sangat sebut kan. Jadinya kita bimbang yang tu. Sebab bila mana benda ni, kalau kita tidak dinasihat, ataupun kita ni tak mendengar nasihat-nasihat yang baik, ataupun kita dengarlah kuliah ke apa ke, ataupun kesedaran agama tu tak ada, makanya kita bimbang dia akan jadi sebati dengan diri kita. Bayangkan kalau seorang itu mulutnya, lidahnya sentiasa berzikir, sentiasa berselawat. Kalau cucuk sikit pun dia melompat, dia melata pun yang keluar tu semua perkataan yang baik. Allahu Akbar. Masya Allah, semua keluar benda yang baik-baik. Tersepak batu pun, Allahu Akbar. Masya Allah, subhanallah tak. Ranting jatuh sebelah pun, Allahu Akbar, terkejut tak. Tapi kalau jenis biasa sebut benda-benda macam ni,
tersepak batu ke, ranting jatuh ke, buah kelapa jatuh, semua keluar benda tak baik. Sebab tu bagaimana kita nak mengatasi perkara begini? Sebab dosa kita mengeluarkan perkataan yang tak baik ni bukannya dia bersifat harus. Maksud harus tu ialah buat tak dapat apa, tinggalkan pun tak dapat apa, tak. Bila kita mengeluarkan perkataan yang kotor ni, dia dicatat sebagai dosa. Dicatat sebagai dosa. Yang kita bimbangnya, bila apa yang keluar pada perkataan kita itu, dia masuklah hati kita. Terutama kalau kita marah orang dengan penuh perasaan ini, laknat orang tu, maka kita punya emosi tu sampai meresap dalam hati. Itu yang timbul perasaan hasad, perasaan iri hati, dengki dengan orang. Tengok benda ni lah. Sebab apa? Hati dia tak cantik. Lepas tu kita nak bersihkan hati ni bukan satu proses yang kita kata mudah-mudah begitu, tak. Dia ambil proses yang lama. Bukan hanya kita duduk beristighfar 100 kali itu, tak. Dia kena datangkan dengan perasaan kita, emosi kita dan kehambaan kita untuk bersihkan hati. Dia tak cukup sekadar kita duduk astagfirullah, cukup 1 kali, 1000 kali. Bukan. Kita sebut perkataan itu, kita nak bawa perkataan itu masuk hati kita. Astagfirullah tu apa? Ya Allah, aku minta ampun padamu, ya Allah. Ampunilah aku, ya Allah. Itu kita sebut. Jadi nak masuk hati. Jadi kalau kita sekadar untuk memenuhkan kita punya bilangan zikir harian kita, sekadar okey, aku hari ni dah selesai 1000 surah sifar, selawat pun dah 1000, okey. Bukan. Yang kita sebut 1100 tadi tu ialah kita buat supaya masuk hati dan hati kita jadi bersih. Itu fungsi zikir. Az-zikru tu lah. Zikir itu kita sebut, zikir itu kita ingat pada Allah. Jadi nak bagi masuk hati ni, dia proses untuk masuk hati. Bukan hanya dilafazkan di bibir. Ada kita kena betul kita punya mindset kita ni. Zikir itu bukan hanya kita nak penuhkan kita punya bilangan harian, tetapi dia masukkan hati kita untuk membersihkan hati kita. Jadi kesan zikir itu cukup besar. Kalau itu kita faham, astagfirullah, minta ampun pada Allah kan. Ya Allah, ampunkan aku, ya Allah. Kan fahami makna dia. Ambil falsafah dia apa, keampunan itu. Jadi bila kita minta ampun pada Allah, adakah kita akan buat lagi perkara-perkara yang Allah Ta'ala murka? Dah minta ampun dah kan, takkan lagi nak buat lagi. Itulah kesannya daripada zikir tadi tu. Tapi kalau kita sekadar untuk meletakkan zikir dari sudut bilangan, macam tu je lah. Sekadar bilangan je lah. Tapi dia tak masuk hati. Jadi bila tak masuk hati, panggil pun tak berubah. Sikap pun macam tu juga. Itu yang pertamanya, bagaimana kita nak buang sikap ini. Pertamanya tingkatkan ilmu agama. Nak tak nak itu proses dia. Cuma kita bukan dalam proses kita menuntut ilmu agama secara formal. Kan? Kalau formal tu dalam bentuk pengajian lah. Kita sekarang dalam bentuk kuliah. Jadi kuliah ni lebih berbentuk pada kita berdengar dan kita ambil istifadah, manfaat daripada apa yang kita dengar. Dan apa yang kita dengar itu kita cuba nak praktikkan dalam kehidupan kita, itu je lah. Kan? Bila dapat hari ni kan balik rumah kan dah lupa balik. Esok pagi dengan kuliah balik kan. Aku ingat, yang mana ingat sikit-sikit lah. Kan? Tak semua maklumat kita dapat. Dan tempoh maghrib isyak ni tak semua dapat. Tapi kita ambil poin-poin penting apa kita. Kurang-kurangnya kalau setiap hari mari dapat satu ilmu pun kita amalkan, bahkan dia akan melekat dalam diri kita. Sebab tu biasakan, jauhkan lidah kita daripada menyebut perkataan-perkataan yang kotor ni. Kemudian banyakkan kita muhasabah diri kita. Apa itu muhasabah? Koreksi diri. Apa itu koreksi diri? Kita kenung balik diri aku. Aku ni kalau jadi mulut mudah sangat maki orang, mudah sangat melanda orang. Agak-agaknya mana lah tempat aku ni esok ni, ke syurga ke neraka. Nah, kadang-kadang ada sebab ego dia tadi. Dia kata apa? Aku ni bukan nak maki orang, tapi ada orang yang perangai macam ni. Kalau tak kena maki, kalau tak kena laknat, tak berubah dia orang ni. Dia pula letak satu KPI. Maksudnya, untuk orang dengar cakap dia kena maki, dia kena laknat orang tu baru dah jadi kerja. Betul ke dia punya cara pendekatan demikian? Kan? Kena cek baliklah muhasabah diri dia. Kemudian dia pilih persekitaran yang baik. Betul saya sebut tadi. Persekitaran yang baik ni gila kita kerap datang ke rumah Allah lah. Dalam suasana ni. Kan? Tapi kalau rumah Allah boleh tersebut pada ini, tak jauh lah. Kan? Jangan buat sebut dalam rumah Allah perkataan-perkataan demikian. Dan biasakan diri kita dengan berzikir. Berzikir ni banyak apa? Ingat pada Allah. Apa saya sebut tadi? Zikir itu dalam bentuk zikir di lidah,
dan zikir di hati. Hati kita sentiasa connection dengan Allah SWT. Itu je. Dan zikir ini pula bukan semestinya kita kena pegang buah tasbih ataupun kita kena ketik, tak, bukan. Dalam semua keadaan. Kita balik rumah naik motor, tuan-tuan. Nak pegang tasbih kan, habis terabur pula sekarang. Kan? Dengan cara kita sebut je. Selawat sama yang kita naik motor dari rumah balik dari masjid ke rumah ke masjid, masjid ke rumah. Bayangkan kalau kita dapat selawat. Oh, banyak kita dapat. Sekali selawat, man salatu alaihi sallallahu alaihi asyara marat. Barang siapa yang selawat ke atas aku sekali, Allah SWT akan selawat ke atas dia 10 kali. Bayangkan daripada rumah, daripada masjid ke rumah dia dapat 100 kali. Darab dengan 10 tengok. Ya? Ataupun dibaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Kalau tu hafal surah yang pendek-pendek, surah-surah lazim hafal. Kalau hafal maksurat boleh baca antara hal. Jadi jangan kita letakkan bila sebut zikir, kita kena dalam keadaan tertentu saja. Mesti ada buah tasbih, duduk dalam masjid, duduk diam-diam, tak. Dalam semua keadaan. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam surah Ali Imran sebut. Orang yang mana sekali sentiasa zikir, ingat pada Allah SWT dalam setiap keadaan. Ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia berbaring, dalam setiap keadaan dia ingat pada Allah SWT. Dan juga dia ingat bahawasanya laknat ini adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Sebagai hamba tidak layak untuk kita melaknat seorang. Dia tak layak. Kecuali, dia ada kecuali. Kecuali mana dalam perkara-perkara tertentu. Untuk melaknat orang ni. Pertamanya disebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala laknat Abu Lahab. Allah Ta'ala laknat Fir'aun. Allah Ta'ala laknat Namrud. Hatta Bal'am bin Ba'ra pun, seorang orang alim, ulama Bani Israel pun kena laknat juga. Sebab apa? Sebab dia ni seorang ulama yang mementingkan duniawi, ulama su' lah, pun kena laknat juga. Kecuali ini disebut dalam tu. Ataupun ada dalam hadis Nabi SAW. Ataupun memang jadi terkenal sebagai orang yang zalim. Macam Yahudi tak? Bangsa Yahudi. Benjamin Netanyahu kata-kata. Memang kita terkenal dengan kejahatan dia ni. Adapun orang-orang awam, biasa-biasa kawan-kawan, ataupun orang yang tak sebarang kita, tak sampai peringkat itu. Sampai kita nak melaknat, sampai meletakkan, tak ada peluang untuk dia ni, jadi baik tak. Lepas tu kata, biasanya itulah. Jangan bermudah-mudah kita nak melaknat seseorang. Sebab apa? Diriwayatkan daripada Nabi SAW sendiri. Baginda bersabda, Laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fahisha walal bazi. Artinya seorang mukmin, kalau dia ni seorang mukmin, kalau betul jadi seorang yang beriman pada Allah SWT, dia bukanlah seorang yang suka bitta'ani, seorang suka mencela. Mencela ni apa? Mencela ini adalah bentuk dia membenci seorang, dan dia mencela perbuatan baik, bukan cela perbuatan buruk. Dalam bentuk untuk menghinakan seseorang tersebut. Dengan tujuan itu. Cela ini ialah mencari kekurangan seseorang dan kita nak malukan dia. Dengan tujuan demikian. Nak jatuhkan maruah orang tersebut lah. Bukan daripada kalangan orang mukmin itu. Dan juga orang yang suka melaknat. Melaknat ini disebut tadilah. Dalam bentuk dia mengatakan perkataan dengan tujuan untuk meletakkan hukum jahat tu ke atas orang tersebut. Laknat ke atas engkau, laknat Allah, Allah Ta'ala laknat engkau, Ataupun orang yang mana wala fahish, orang mukmin dia bukan orang jahat. Dia bukan seorang yang jahat. Jahat ini ialah dia perbuatan yang mana mendajalkan orang lain, kata pendajal orang, hingga memudaratkan orang lain. Kalau dia nak laku dia punya bisnes reparator, contoh dah, dia pergi tabur minyak dekat jalan raya tak, itu jahat tu, bukan orang baik orang. Mendajar orang dengan tujuan apa, kalau tu accident ke, aku bagi towing dia, contoh dah, dengan tujuan dengan bian itu, bukan orang baik itu. Dan juga seorang walal bazik. Bazik ni mulut cerupa. Mulut cerupa. Dia ni tak orang kata, kalau orang sekarang sebut mulut tak ada insurans lah. Dia orang macam ni.
Ya, ada cepat je keluar pada mulut dia ni. Cepat je menghukum orang, cepat semua cepat. Ya. Satu lagi iaitu disebut sebagai rafas. Rafas ini ya disebut dalam khususnya lah dalam surah Al-Baqarah 167 lah, ketika mana orang yang melakukan ibadah haji ini fala rafasa fala wusuqa wala jidala fil hajj. Rafas, apa tu rafasa? Kita dengar tak? Rafasa ini ialah menyebut perkataan kata lucah antara hubungan suami isteri. Ya, rafasa ini dalam usia haji sebut dia boleh merosakkan ibadah haji. Ya, hingga kan, walaupun suami isteri itu sendiri, ini dua-dua ni dalam keadaan ihram ni, nak buat haji ni tak. Tapi berwasat apa dalam bentuk usul lucah lah. Memanglah betul suami isteri. Tapi kau dalam keadaan ihram. Ya. Dan sekiranya terjadi perhubungan tersebut ketika dia ihram, suami isteri memang dia halal pun, tapi buat dalam ihram, maka rosaklah haji dia. Jadi dilarang, ya? Bukan sekadar suami isteri, semua orang pun dilarang untuk bercakap kata-kata lucah. Ya? Dia sebut lucah ni kata-katanya kotor-kotor lah, sebut orang tu punya, sebut orang ni punya. Dilarang. Bukan sekadar dalam haji saja, terpakai secara umum pun. Ya? Wala fusuqa, jangan buat jahat, mencuri, ya? Ambil hak orang, penajam orang, rosakkan ni semua tangan. Wala jidala, ya, wala jidal tu jangan bertengkar tentang perkara-perkara yang remeh, tentang perkara-perkara furuk. Benda selesai pun, ya, cuma pandangan berbeza. Ya, tapi sebab masing-masing nak tegakkan hujah masing-masing, lepas tu kata tuan dalam bab isu fiqah kan. Isu fiqah ni. Ya, sebab isu fiqah ini kita ni tidaklah terikat khusus pun. Kita pakai 100% dalam mazhab Syafi'i kita tak. Tengok pada keadaan. Tapi itu biarlah pihak yang berautoriti yang mengeluarkan pandangan. Jadi bila pihak berautoriti ini, pihak mufti dah keluarkan pandangan, maka hormatilah. Hormatilah. Terutama dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan isu umum. Contoh dulu kan COVID. Maka dengar dah cakap mufti kata apa. Sebab pejabat mufti, atau mufti sendiri pun bukan cakap atas dasar pandangan dia. Dia pun panggil pakar-pakar datang kan. Tentang isu-isu besar lah. Apa lagi? Isu apa JISB ni kan, pandangan umum. Apa khusus? Apa cerita? Kenapa berjadi macam tu? Kan? Dengan kita mana jatuh sudut dia. Kan? Kita tengok bagus. Sebab apa dia ni menyumbang itu ekonomi Islam. Celah mana ekonomi Islam? Kalau zakat boleh tak bayar. Income tax pun tak bayar. Macam mana kata ekonomi Islam? Kan? Jadi jangan kita rindu nak dengar pandangan. Sebab pihak yang berautoriti ni bila dia keluarkan pandangan, sudah pasti dia buat kajian. Bukan macam kita tak. Kita dengar hearsay je. Tengok ke WhatsApp, tengok ke TikTok, itulah sumber maklumat. Dia dihujah, padahal tidak demikian pun. Ya? Banyak perkara. Sebab tu, ya kadang-kadang, bila seseorang itulah, khususnya orang yang bercakap, baik golongan asatizah ke ataupun orang yang bercakap agama lah. Ya? Kalau dia tidak mendalami ilmu asas ni, khususnya dalam bab fiqh, akidah, tasawuf ni dia tak betul-betul fit kan, makanya dia akan menyampaikan maklumat yang merapu ke orang. Kan? Contoh apa lagi tuan-tuan? Bila mana dia bercakap tentang perkara yang tidak ada asas. Lalu saya sebut, dalam disiplin ilmu ini, rujukan utama tuan-tuan, ia kita letakkan Al-Quran juga, As-Sunnah lah, Quran juga hadis. Hari ini bila seseorang tu dia bercakap tentang agama tapi dia salah meletakkan keutamaan. Tengok orang hari ini kalau dia bercakap, dia meletakkan Al-Quran, Sunnah, ijma' ulama, qiyas, istisad, setara. No, setara. Maksudnya sama taraf. Ini yang salah ni. Sebab seolah-olah ni dia meletakkan bahawa untuk mengambil satu hukum ataupun mendapatkan satu cerita fakta apa benda pun, ya, sekiranya tak ada Quran Sunnah, aku boleh pilih. Kalau kiam ulama kata ulama boleh, kata dia boleh, mana datang bukan. Dia bukan setara, dia bukan begitu susunannya. Sumber hukum kita datang daripada atas ke bawah. Mula-mula pada Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas, dia begini tuan-tuan, bukannya begini. Bila kita letak begini, kita ada pilihan. Oh tak ada ni, aku boleh pilih ni. Sebab tu ada orang berpandangan, bila mana orang nak meninggal dunia pun nak usul dan dia boleh azan. Sebab dia telah faham tentang hukum fiqh.
Dan hukum fiqah tu hal. Usul fiqh pun tak ambil, tak belajar. Dia main kias, dia kata. Kita pakai kias. Kias jelah mana ni? So saya tanya biar pakat tadi. Bila dia letakkan begini kedudukannya, dia kata tak apa, memang tak ada dalam Quran, memang tak ada dalam hadis, memang kata ulama tak ada. Tapi kita ambil kias. Bukan. Susunannya begini. Kalau dalam Quran dah tak ada, dalam hadis pun tak ada. Tak, ijma' ulama pun tak ada. Tu macam mana dia kata kias? Kias pun datang pada ulama juga. Ya, ni bila salah faham tentang meletakkan keutamaan sumber-sumber hukum. Sebab tu ramai orang menjajah yang tuan. Jadi kenapa boleh? Boleh. Boleh celah mana? Okey, saya nak tanya lagi satu. Di dalam Rasulullah tak berlaku kematian ke? Zaman Nabi. Tak ada kematian ke? Yang kata Allah hari ni dia berpandangan kata boleh tu. Tapi Alhamdulillah lagi kita tak buat macam tu pun. Kan? Nak masuk dalam lahat, ada azan. Kenapa? Dikiaskan dengan waktu dia lahir pun diazankan. Takkan waktu mati kita tak azan. Dia takkan kias begitu betul ke kias itu? Itu masalah dia. Belajarlah hukum fiqah. Belajar usul fiqh. Dua sumber itu memang benda yang penting dalam kita menggunakan hukum. Jangan kita letakkan gitu. Senang banyaklah. Quran tak ada, hadis tak ada, ijma' tak ada, kias kita pakai. Kias tu ambil kat mana? Siapa punya kias ni? Kan? Tak boleh lah gitu. Kan? Orang kata sebagai pelajar ataupun orang yang untuk agama ni kena amanah lah dengan ilmu. Faham keutamaan. Ya? Saya beritahu. Kalau katakan Rasulullah tak ada kematian, ada kan? Jadi kalau ada, adakah Rasulullah anjurkan buat begitu? Yang Rasulullah beritahu bila dilahirkan bayi azankan dia tak? Ya, iqamahkan dia. Tapi dalam hati ada sebut tak ada sebab dalam Rasulullah tak buat benda tu. Ijma' ulama pun dah kata begitu. Jadi kena faham lah. Salah faham. Apa salahnya azan je pun. Bukan kita buat benda maksiat. Memanglah. Itu yang disebutkan pada perkara-perkara bid'ah itulah. Yang pada sangkaan dia tak apa takkan tak boleh ikut. Ya. Jadi ini yang bila mana kita kontra balik dengan dia. Beritahu tentang begini-begini. Dia tak boleh terima maka apa? Laknat yang keluar. Tu je lah cara dia. Apa lagi nak buat? Ya. Nak patah hujah dah tak boleh. Dengan cara demikian. Itu orang kata orang yang tak jujur lah dalam akademik dia. Dalam dia menuntut ilmu. Padahal kita sama-sama dalam bidang agama ni, jujurlah dengan ilmu. Ya. Sebab kita ada disiplin. Ilmu agama so ketat disiplin dia. Ya. Disiplin cukup ketat. Kenapa ketat dan ketat? Sebab kita nak sampaikan maklumat pada orang awam. Orang awam ini memang menunggu je perkara-perkara agama. Nak sebab apa? Dia nak tak sabar. Dia nak beramal dalam kehidupan dia. Tiba-tiba disampaikan dengan maklumat yang salah. Ya. Ada orang lebih suka buat cerita-cerita penglipu lara. Dah sebut. Dalam hadis pun dah sebut. Orang yang disebut sebagai khatibul lail. Ya, pengutip kayu api di waktu malam. Semua maklumat orang tak cek langsung. Janji ada dalam kitab. Ini satu disiplin ilmu yang mana orang-orang agamawan kena cek balik. Dia punya prinsip senang saja. Janji ada dalam kitab. Tak kisah kitab Syiah ke, Mu'tazilah ke, mana-mana kitab ke, dia ada masalah. Tak boleh. Ya, cek betul-betul sumbernya sebut. Tadi saya sebut isu cerita tentang Rasulullah mengislamkan mak dia tu. Tak kepelik tuan. Ya, dengan penuh confident dan nak tarik orang punya crowd punya pandang punya perhatian, buat suara sedih sikit, buat nada-nada saya tuan-tuan. Nak bagi orang tu tak cerita tak. Janganlah bohong. Ada dia kitab-kitab disebut. Dan kitab Imam Qurtubi kan sebutkan kisah ni. Kita pun cek betul memang ada. Ya, Imam Qurtubi ni seorang ulama hebat lah. Ulama muktabar lah. Kan? Tapi disebabkan dia tak teliti. Ya, dia bukan PBT tapi dia seorang yang tak teliti lah. Dia tak teliti dalam mengambil ilmu. Imam Qurtubi sebut betul cerita ni. Tapi kisah ni tidak dinukilkan dalam mana-mana kitab. Dan aku tak jumpa pun sumber kitab ni. Ini cerita palsu, cerita bohong. Tapi disebabkan orang tu dia tak teliti, utik je lah janji dalam kitab. Sedangkan Imam Qurtubi dah terangkan, ini kisah popular, tapi tak betul. Memang popular, tapi tak betul. Tak betul lah. Ya, tapi dia tu dah buat dalam kitab. Macam tu lah. Ya, ini kesian orang awam lah. Ya, sebab apa? Mereka ini bukanlah orang agamawan kan. Tapi sumbernya tu dicek orang, kalau orang agamawan dia kan cek betul lah.
dapatkan semua yang sahih. Sebab nak sampaikan maklumat ni bukan benda yang main-main Kemudiannya, ya, laisal mu'mini bi ta'ani wala la'ani wala fahish wala bazi. Dan seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, jahat dan bermulut celupa. Hadis riwayat Tirmizi daripada Ibnu Mas'ud. Hadis ini dihukum sebagai hasan oleh At-Tirmizi. Diriwayatkan daripada baginda Nabi SAW lagi, sabdanya, innal abda iza la'ana syai'an sa'idas al-la'natu ila as-sama'i fatughlaqu abwabus sama'i dunaha thumma tuhbitu ila al-ardi fatughlaqu abwabuha dunaha thumma ta'khudhu yaminan wa shimalan fa idza lam tajid masawan raja'as ila alladhi lu'ina in kana ahlan lidzalika wa illa raja'as ila qailiha. Artinya, sesungguhnya apabila seorang hamba melaknat sesuatu, tak kisahlah dia langgar batu, mencarut keluar habis. Dia marah dengan seseorang pun dia habis keluar semua dikir kirapat dia tu. Yang marah, laknat semua patang keluar. Seseorang apabila dia melaknat sesuatu, laknat tersebut, perkataan yang dia sebut tadi akan naik ke arah langit. Lalu pintu langit tertutup di hadapannya. Tertutup melantun balik. Ya, kemudian ia akan turun ke bumi. Lalu pintunya juga tertutup di hadapannya. Dia dah melaknat orang, melaknat sesuatu, perkataan laknat yang dia sebut tadi tu naik ke langit. Bila sampai ke langit, pintu langit tutup, patah balik turun bawah. Bila turun balik ke bumi, pintu bumi pun tertutup. Mana dia begini? Kemudian dia akan menuju ke kanan dan ke kiri. Jika tidak mendapati tempat masuk, ia akan kembali kepada orang yang dilaknat jika benar dia berceri demikian. Jika tidak, ia akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Ya? Macam kita kalau duk laknat Fir'aun, laknat Namrud, okeylah. Quran dah sebut, sampai kat dia lah. Tapi kalau kita laknat orang mukmin yang tidak sedemikian pun, yang pada sangkaan kita sahaja. Ini cerita pasal sangkaan ni tuan-tuan, bukan benda main-main no. Sangkaan kan. Ya. Dia bukan benda main. Sebab atas sangkaan ini dah banyak berlaku peristiwa-peristiwa yang orang kadang-kadang sampai peringkat menumpahkan darah. Sangkaan je. Padahal bukan jadi fakta pun. Kan? Itu yang ada nanya. Ya. Jadinya kalau tak pergi pada orang yang dia tuduh tadi, kalau macam Fir'aun sampailah, kalau dia tuduh pada orang dan tak sampai pada orang tu, benda tu melantun balik kepada orang yang mengucapkannya. Tu kita kadang kita pun heran dengan diri sendiri juga, bukan heran sebab apa, bukan ujub. Asallah aku mari masjid selalu ni, tapi mulut aku selalu maki orang. Apa salah aku rajin dan sembahyang, tapi tak berubah wangi aku. Kadang-kadang kita tengok orang pun macam tu juga, apa masalah dia ni kan? Orang yang tak ubah-ubah pun kan. Pokoknya benda-benda macam ni lah kan, tak sedar tak sebut perkataan-perkataan yang tak baik dan lalas tak sampai ke orang tu, melantung balik kena ke kita balik. Riwayat Abu Daud daripada Abu Darda, Nabi SAW menghukum seorang perempuan yang melaknat untanya apabila ia merentapnya. Ya, dia marah ke unta, dia sentak unta, maki unta pun tak boleh. Sebab tu kata tadi, melaknat ni bukan hanya untuk orang je. Ya, tersepak batu, terjatuh, apa semua tak. Semua keluar kata macam ni. Apa maksud dia tuan? Melaknat ini adalah satu bentuk protes kepada Tuhan.